Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai setiap kalian dimanapun kalian berada. Kita memasuki siri khotbah yang baru iaitu tema mendekat. Mendekat adalah bagaimana kita dapat mendekat kepada Tuhan, mengejar hadiratnya dan mengenal Dia dengan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Dan minggu ini kita akan melihat pentingnya firman Tuhan sebagai bahagian hidup kita yang membantu kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita mendengar khotbahan, di sini saya ada beberapa pengumuman. Pertama, marilah kita bersukacita memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian iaitu Sarawak Pay dan Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti tertera pada skrin. Sesungguhnya setiap kesempatan untuk memberi merupakan anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Dan pengumuman yang kedua adalah minggu hadapan kita akan mengambil perjamuan kudus bersama secara online. Sila siapkan roti dan air perjamuan kudus di rumah masing-masing. Yang ketiga adalah ini adalah masa operasi kebaktian di Hope Sparrow. Kebaktian secara fizikal bermula pada jam 9.30 pagi, manakala kebaktian secara talian melalui Facebook dan secara langsung di YouTube akan bermula pada 10.30 pagi. Sekian pengumuman hari ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar? Kami berharap kalian semua sehat dan bersukacita di mana saja kalian berada pada saat ini. Baiklah, pada pagi ini kami rindu untuk menjemput semua untuk sama-sama kita mengisytiharkan kekuasaan dan kebangkitan Tuhan Yesus kita yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Haleluya, amin. Mari kita isytiharkan ya. Berkuasa di bumi di syurga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita isytiharkan sekali lagi. Berkuasa di bumi di syurga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Isytiharkan sekali lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Dialah Tuhan Allah bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Saudara-saudari, karena kasih-Nya, Dia telah memberikan hidup yang baru kepada setiap kita. Dengan darah-Nya, hati kita dan hidup kita dipulihkan dan disembuhkan. Pada saat ini, saudara-saudari, mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan sumber pengharapan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu
mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan di dalam Engkau. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau telah memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sanggup melakukan apa saja bagi menyelamatkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan Tuhan dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan, yang begitu mulia Tuhan dalam setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Mari kita katakan sekali lagi, karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan sekali lagi, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu, karena setia-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Segala puji sembah kami naikkan padamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semua dan selamat Hari Gawai dan juga Hari Keamatan
yang masih dalam suasana gawai dan keamatan yang disambut pada bulan ini, dan bersyukur dan terima kasih kerana mengikuti kebaktian online kita pada pagi ini. Penyertaan anda semua tidak pernah menjadi sia-sia apabila kita mendekat pada Tuhan melalui firman-Nya. Pada minggu lepas kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Daniel daripada siri Kobahan Keluarga yang Teguh, daripada rujukan Efesus 5 ayat 32 sehingga 33. Ya, terdapat beberapa perkara yang diajarkan pada minggu lepas, iaitu generasi yang teguh, setia dan berhasil. Minggu ini kita akan mulakan siri bahan Kobahan yang baru yang bertajuk Mendekat, yang membawa subtajuk dia firman Tuhan daripada rujukan Mazmur bab yang pertama ayat 1 sehingga 6. Oleh itu mari kita sama membaca daripada Mazmur bab yang pertama ayat 1 sehingga 6. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemoh, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang benar. Di jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami dapat bertemu kembali dalam kebaktian online pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau mempersiapkan umat Engkau yang mendengarkan firman ini Tuhan, supaya melalui Roh Kudus Engkau memberikan pengertian yang mendalam Tuhan, dan tanggapan yang mendalam Tuhan dalam setiap firman Engkau, supaya firman Engkau dapat menguatkan, meneguhkan dan membangunkan umat Engkau pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, untuk kebaktian online kami pada pagi ini. Kami serahkan semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mendekat pada Tuhan. Dunia sentiasa memberitahu anda bahawa ia punya jawapan untuk memenuhi kebahagiaan anda. Tetapi kekosongan dalam hati anda hanya dipuaskan oleh Allah. Jadi Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh. Sebenarnya dia adalah tidak jauh daripada mereka yang mencarinya. Alkitab Mazmur menunjukkan pada kita bahawa ia mungkin, bahkan perlu bagi kita untuk mendekat pada Tuhan. Keperluan asas manusia adalah kebahagiaan. Orang ramai mencari kebahagiaan semua jenis cara, dengan pencapaian tertinggi, makanan yang tersedap, pengemaraan yang hebat, kemasyhuran, cinta, harta benda dan juga pengiktirafan yang tinggi. Namun dalam pencarian kebahagiaan mereka, kebanyakannya masih berasa kosong. Adakah mungkin untuk mencari kebahagiaan? Alkitab berkata ya mungkin. Mazmur yang pertama ini menggambarkan seorang lelaki yang dipanggil lelaki yang diberkati, seorang yang diberkati. Dia seorang lelaki yang bahagia. Dia mengemari firman Engkau, firman Tuhan, dan adalah orang yang diberkati. Dia mendekatkan dirinya pada Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kandungan Mazmur ini memberitahu kita 3 perkara tentang orang yang diberkati. Yang pertama, tidak berjalan dan berdiri di jalan orang yang berdosa. Dalam ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemoh. Dunia ini berusaha untuk membawa semua orang ke dalam dunianya. Dunia ini dicirikan oleh mereka yang disebut orang jahat, orang berdosa dan pengejek. Ramai orang tersinggung apabila kita memanggil mereka berdosa. Tapi dosa itu adalah nyata. Firman beritahu kita standard Tuhan. Standard Tuhan itu dalam Tauratnya. Dan diringkaskan dalam 10 perintah. Ringkasan selanjutnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Siapa yang masuk surga? Siapakah orang yang baik? Siapakah orang yang soleh? Dan siapakah yang masuk neraka? Ataupun orang yang jahat? Siapakah yang pendosa? Tetapi kebanyakan orang tidak mengaku bahawa mereka adalah orang yang berdosa. Jadi ada 3 perkara untuk menguji semua orang. Sama ada anda dan saya juga. 3 perkara untuk kita uji kita. Okay? Yang pertama, adakah anda pernah berbohong? Jika ya,
Maksudnya kita mengaku diri kita sebagai pembohong. Pernahkah anda mencuri? Jika ya, anda juga mengaku diri anda sebagai pencuri. Pernahkah anda memandang lelaki atau perempuan dengan penuh nafsu? Jika ya, anda juga telah mengaku berzina. Jadi, kita saudara baru saja mengaku bahwa kita ini seorang yang pencuri, berbohong dan berzina. Adakah kita semua ini akan masuk syurga ataupun neraka? Firman Tuhan dia kata berjalan menurut orang fasik. Maksudnya bergaul dengan mereka yang mengambil jalan yang salah. Anda boleh beritahu banyak tentang seseorang daripada rakan-rakan di sekelilingnya. Ayah seorang penulis pernah mengambil berat tentang kawan-kawan penulis ini. Jadi dia memberi amaran kepada penulis ini supaya fokus pada pelajaran dan tidak terpengaruh dengan rakan-rakannya. Jadi semasa penulis ini masih remaja, penulis ini mendengar tentang seorang yang penulis kenali dengan nama. Jadi waktu dia di luar kelab malam, terlibat dalam pembunuhan 2 kumpulan. Terdapat pergaduhan antara 2 lelaki dan 2 kumpulan kerana seorang gadis. Dan akhirnya seorang telah meninggal dunia semasa pergaduhan kumpulan ini. Jadi orang yang penulis ini kenal adalah antara orang yang ditahan polis. Jadi sebelum dia sedar, dia juga terlibat dalam kes pembunuhan ini. Kerana dia dikaitkan dengan rakan dia yang terlibat dalam pembunuhan itu. Jadi saudara, apabila kita dekat dengan jalan orang berdosa, kita juga mudah terlibat ataupun dikaitkan dengan jalan orang fasik, orang yang tidak benar itu. Dalam ayat itu juga dia kata, berdirilah di jalan orang berdosa. Ia adalah mengambil pendirian yang berdosa. Ia adalah gaya hidup yang berkompromi. Dia adalah mempercayai bahawa cara yang tidak benar membawa kebahagiaan. Duduklah bersama orang-orang kumpulan pencemooh ataupun pengkejek. Kumpulan pencemooh mengkritik orang Kristian. Mereka kata tiada Tuhan. Mereka mengiaya orang Kristian. Mereka mengatakan Kristian bodoh untuk percaya pada Tuhan. Mereka percaya pada evolusi. Dan pemilihan semula jadi. Mereka tidak menyadari bahawa mereka telah meletakkan kepercayaan mereka pada teori yang tidak terbukti dan dapat disangkal. Dalam Mazmur 14 ayat 1 berkata, orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Dari nasib orang jahat, mereka seperti sekam. Sekam adalah cangkuk gandum yang tidak berguna untuk dimakan. Biasanya sekam ini dipisahkan dari bijirin dengan melemparkan bijirin ini ke udara, membiarkan angin meniup sekam itu. Kemudian sekam itu digunakan untuk dibakar ataupun dibuang begitu sahaja. Mereka akan dihakimi. Ayat 5 dia kata dia akan diadili untuk dosa kita. Kita perlu diadili dan diberi pertanggungjawab. Dalam ayat ke-6, jalan orang jahat membawa kepada kebinasaan. Mereka akan jauh dari Tuhan. Orang yang diberkati sebaliknya menonjol daripada orang ramai. Mereka tidak sesuai dengan pola dosa dunia ini. Apa yang membuat mereka berbeza adalah kerana Taurat Tuhan. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh kerana mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh kerana mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperolehi tiap-tiap orang yang percaya. Tidak kira, saudara, berapa banyak pun buatan baik yang kita persembahkan pada Tuhan, ia tidak pernah dapat mengimbangi keburukan dosa. Satu-satunya perkara yang dapat mengimbangi keburukan dosa adalah kematian Kristus di kayu salib. Keadilan telah dijawab sepenuhnya dan tuntutan Tuhan yang kudus dan benar hari ini. Hari yang ketiga, Yesus telah bangkit daripada kematian dan mengalahkan maut. Jadi Tuhan menawarkan keselamatan pada sesiapa saja yang datang padanya dengan pertobatan dan dengan iman yang benar. Oleh itu marilah kita sama datang dengan pertobatan dan iman kepada Tuhan. Saudara-saudari, perkara yang orang diberkati. Yang kedua, suka akan firman Tuhan. Dalam ayat yang kedua, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang diberkati berbeza dengan orang yang berdosa. Dia mendapati kebahagiaan adalah hukum Tuhan, iaitu firman Tuhan, yang memberikannya keseronokan, yang memberikannya kegembiraan. Dia suka mendengar firman Tuhan. Dia suka bercakap tentang firman Tuhan.
dan menikmati setiap saat untuk mematuhi firman Tuhan. Ia menyampaikan kasihnya pada firman Tuhan kepada orang lain. Standardnya adalah firman Tuhan. Standard beliau tidak ada dalam falsafah manusia. Dia tidak ditiup ke kiri dan ke kanan oleh keadaan dan pengetahuan yang baru. Dia menilai segala-segalanya dengan lensa firman Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Manusia adalah berdosa. Setan adalah musuh kita. Perkara-perkara dunia adalah sementara. Yesuslah keselamatan kita. Dia mengenal Tuhan melalui firman Dia. Dia percaya pada Tuhan kerana kasih. Dan dia juga percaya pada Tuhan itu adil. Dan dia membenamkan dirinya dalam firman-Nya siang dan malam. Dia mendapati kebahagiaan dalam firman Tuhan. Ada beberapa aplikasi yang boleh kita gunakan dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai sumber tetap firman Tuhan. Kita harus mempelajari sebuah buku Alkitab. Membaca Alkitab setiap tahun. Menghabiskan Alkitab dalam 1 tahun. Membaca buku tentang pelajaran Alkitab. Pergi berkursus. Ataupun kita buat kemah tentang firman Tuhan. Kemahiran membaca Alkitab. Gambaran keseluruhan Alkitab. Kajian buku Alkitab. Dan mentaati firman Tuhan. Devosi, maksudnya merenungkan petikan, berdoa terhadap petikan itu. Ajarkan orang lain tentang Alkitab. Belajar Alkitab bersama dengan kumpulan kehidupan anda. Ataupun life group. Di dalam Mazmur 12 ayat 7. Engkau, Tuhan yang akan menepati. Engkau akan menjagai kami sentiasa terhadap angkatan ini. Saudara-saudari, orang yang menyukai firman Tuhan akan menepati janjinya pada dia. Bahawa Tuhan akan menjagai mereka. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada dia. Membaca Alkitab secara teratur dan konsisten mempunyai beberapa faedah. Alkitab menunjukkan pada kita watak Tuhan, memberikan kita penyataan Tuhan tentang dirinya kepada umatnya. Di dalam setiap bahagian Alkitab, kita akan melihat watak Tuhan yang kudus, tidak berubah, yang setia, pemurah dan penyayang. Oleh itu, mari saudara kita luangkan masa untuk kita membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Anda akan jatuh cinta dengan Tuhan dengan lebih lagi. So, perkara yang diberkati. Yang ketiga, dia berhasil melalui firman Tuhan. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Berikut adalah ilustrasi tentang pohon. Ia ditanam di tepi sungai, menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya subur dan bermaya. Orang yang diberkati adalah demikian. Ia berjaya dalam apapun yang dia lakukan. Kebahagiaan bukan saja tentang wang, tapi ia adalah segala-galanya dalam kehidupan. Hubungan, kesejahteraan emosi, kesihatan, fizikal dan kerjayanya. Jadi kebahagiaan ini datang untuk Tuhan. Dan dia datang daripada Tuhan. Kerana dia ini takut pada Tuhan. Apabila kita mengetahui firman Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, ia adalah satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan akan mengawasi, mengetahui jalan orang benar, sehingga dia mengenali kita dalam erti kata perhubungan itu. Di dalam ayat ke-6, Tuhan mengawasi jalan orang benar. Firman-Nya bukan saja kata-kata dari Tuhan, ia menunjukkan pada seseorang. Orang yang diberkati adalah sejati. Dia adalah firman yang menjadi tubuh, iaitu tubuh Kristus. Yang mengenapi firman itu, dia taat pada Bapa kita di surga. Jadi apabila kita mengetahui firman, kita akan mendekat pada Tuhan Yesus Kristus. Seperti kadang-kala kita memerlukan seseorang untuk membantu kita membaca peta. Kita juga mendapat manfaat daripada pengalaman orang lain dengan mengenali firman Tuhan. Mereka ini akan menemui permata kebijaksanaan yang belum kita pernah nampak. Kita boleh menawarkan cerapan yang belum kita pelajari. Inilah keindahan mengembara bersama dengan Alkitab. Jadi yang menunjukkan hubungan yang bermakna. Manusia tidak dicipta untuk bersendirian. Kita dicipta untuk bergantung pada Tuhan dahulu. Tapi juga pada satu sama lain. Di dalam dunia yang semakin maya, di mana interaksi media sosial selalunya menjadi satu yang sangat penting dan meningkatkan perasaan, pengasingan. Kajian Alkitab dalam kumpulan kecil menawarkan cara yang baik untuk menjalinkan hubungan yang mendalam dan memberi kehidupan dengan Kristian yang lain. Konteks kumpulan
juga menyediakan ruang yang selamat untuk ahli berkongsi perjuangan mereka, menyaksikan iman orang yang percaya yang lain, mendorong kita terus berjalan apabila keadaan menjadi sukar. Dalam Roma yang pertama ayat 12, memberi kita peluang untuk menghiburkan mereka dalam kesusahan. So, dalam penghiburan yang kita sendiri telah terima dari Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 4. Dan mereka memperkayakan kita apabila kita mendengar bagaimana Tuhan telah menguatkan, membimbing dan juga menguatkan orang lain sepanjang kehidupan mereka. Ya, memastikan kita bertanggungjawab. Jadi kumpulan kecil juga menawarkan pengisaran yang optimum untuk kepercayaan dan perubahan tingkah laku yang bermakna. Setiap orang yang percaya memerlukan orang lain untuk membantu mereka memahami kebenaran Alkitab dengan cara menerapkannya. Jadi kita semua memerlukan pengetahuan kita dipertajamkan, titik buta dalam pemikiran kita diperbetulkan. Rintangan terhadap perubahan tingkah laku kita dicabar dan menjadikan kita lebih cepat matang di dalam iman kita. Apabila kita boleh bertanya pada satu sama lain, adakah langkah kita ni sewajarnya untuk diambil? Dan bagaimana keadaan kita pada minggu ini? Jadi kepertanggungjawaban membawa kepada penerapan kebenaran yang akhirnya membuahkan hasil kehidupan. Oleh itu saudara, marilah kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, berkongsi pengalaman yang bernilai bersama dengan Tuhan dengan orang lain di dalam kumpulan kita setiap minggu. Karena firman Tuhan mengubahkan keluarga, tempat kerja dan komuniti kita. Kita membaca, dia bercakap dan kita berubah. Apabila kita belajar Alkitab bersama-sama, Tuhan berjanji untuk mendedahkan dirinya, mengajarkan kita bagaimana mematuhinya, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana untuk mengasihi satu sama lain. So, apabila kita diubah menjadi lebih seperti Kristus, keluarga, tempat kerja dan komuniti kita akan bertukar wajah dan tidak akan menjadi sama untuk selama-lamanya. Dalam ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi orang fasik menuju kebinasaan. Kesimpulannya saudara, Tuhan mengenal kamu dan saya. Apabila kita tidak tinggal dengan kumpulan pencemooh dan menyukai firman Tuhan, Tuhan akan membuat kehidupan saudara dan saudari berhasil dalam apapun yang kita lakukan. Oleh itu, marilah kita mendekat diri kepada Tuhan dengan memperhatikan setiap sumber yang mempengaruhi kita setiap hari. Bersuka dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kenalilah Yesus dengan lebih dekat, lebih mendalam melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami bersyukur karena firman Engkau cukup besar untuk kami hormat dan taat. Kami percaya firman Engkau dalam buku Mazmur yang pertama ini cukup jelas untuk kami percaya, untuk kami genapi bahawa setiap orang yang menyukai firman Engkau adalah seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak akan layu daunnya, bahawa Engkau akan membuatkannya berhasil dalam apapun dia lakukan. Dan Engkau mengenal orang yang benar dan merekalah yang akan bertahan dalam penghakiman. Terpujilah Engkau Tuhan kerana Engkau bersama dengan orang benar yang mengasihi firman Engkau, yang merenungkan firman Engkau siang dan malam itu, kerana mereka inilah orang yang diberkati dan berhasil dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga kami berdoa pada pagi ini juga supaya Engkau menyatakan kasih karunia-Mu pada jemaat-Mu. Di saat mereka menghadapi kesukaran dalam kehidupan mereka, Engkau akan menghulurkan tangan Engkau, menolong mereka, Tuhan memberkati mereka di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam tempat kerja mereka ataupun di tempat mereka belajar Tuhan. Engkau akan memimpin mereka dan membuatkan mereka keluar daripada setiap kesusahan mereka dengan kuasa, dengan berkat Engkau Tuhan. Kami percaya firman Engkau menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan jemaat Engkau Tuhan pada pagi ini, pada saat mereka mau menerima, saat mereka mau mematuhi, taat akan firman Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pada firman Engkau pada pagi ini. Serahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan berdoa. Amin. Jadi terima kasih kerana setia menyertai kebaktian online kita sehingga akhir. Sekiranya anda terdolong dengan firman ini, anda boleh share link ini dengan keluarga anda ataupun kawan-kawan anda di tempat kerja ataupun jiran di tempat anda tinggal di manapun mereka. Okay, sekian, terima kasih. Tuhan memberkati semua.